Salam sejahtera bersama saya Nebrin Majid dalam 15 Minit MMTV edisi 21 Ogos 2023. Kita ke berita utama. Lokasi nahas pesawat Beechcraft model 390 Premier One di Persiaran Elmina Shah Alam menjadi tumpuan dengan kehadiran pasukan penyiasat Amerika Syarikat, AS dan Lembaga Persekutuan Pengangkutan Negara NTSB. Turut berada di lokasi adalah Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dan pengeluar pesawat Beechcraft yang menjalankan siasatan sejak pukul 8.15 pagi tadi. Difahamkan kira-kira 10 anggota daripada 3 pihak terlibat itu bagi memeriksa beberapa bangkai Beechcraft model 390 Premier One dan memasukkan objek itu ke dalam bekas untuk dibawa ke makmal untuk siasatan. Pengambilan kesemua serpihan pesawat dijangka selesai hari ini dan difahamkan penyiasat AS itu akan berada di negara selama 7 hingga 10 hari bagi menyiasat punca nahas itu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, pihak polis akan terus mengawal tapak nahas sehingga semua serpihan dan komponen pesawat itu diambil. Dalam pada itu, kotak perakam suara kokpit CVR pesawat berkenaan telah disahkan hangus terbakar. Kerajaan Negeri Terengganu memutuskan untuk kekal menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang dipenalkan Kementerian Komunikasi dan Digital bagi sambutan peringkat negeri. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, semua persiapan sambutan Hari Kebangsaan peringkat Terengganu yang sedang berlangsung akan diteruskan seperti biasa. Beliau sekaligus menolak kemungkinan dan cadangan agar 4 negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PN termasuk Terengganu menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan berbeza bagi sambutan peringkat negeri tahun ini. Terdahulu, Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syahari pada Sabtu lalu telah mencadangkan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang diperintah gabungan itu menggunakan logo dan tema alternatif dilancarkan pihaknya. Logo dipenalkan Pemuda PN berteraskan bunga raya dengan 5 kelopak yang merupakan bunga kebangsaan serta mengambil elemen warna terdapat pada jalur gemilang dengan tema Teguh Muafakat Malaysia Sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan mengumumkan langkah sederhana dan langkah jangka panjang dari masa ke semasa. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pendekatan itu diambil bagi mengurangkan beban tugas guru di negara ini. Menjelaskan isu tersebut menjadi komitmen KPM, ujar beliau ia bagi mencapai hasrat untuk guru memberi fokus terutama terhadap pembelajaran murid dan pelajar. Dahulu beliau mengulas laporan Utusan Malaysia hari ini mengenai skop kerja guru perlu diwartakan secara hitam putih mengikut grade supaya golongan ini tidak lagi dibebankan dengan tugas di luar skop yang ditetapkan. Menerusi laporan itu juga pensyarah kanan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad berkata pewartaan tersebut satu jalan penyelesaian terhadap bebanan guru yang membelenggu mereka disebabkan kurangnya kefahaman terhadap skop kerja sebenar tenaga pengajar. Pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari kekal sebagai Menteri Besar Selangor setelah mengangkat sumpah di Balerung Seri Istana Alam Shah hari ini. Amiruddin 43 tahun mengangkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji di hadapan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan seterusnya menandatangani surat cara pelantikan dan akuan sumpah pada istiadat tersebut yang berlangsung pada pukul 11 pagi tadi. Sumpah jawatan Menteri Besar dan ikrar aku janji itu kemudian ditandatangani beliau bersama Hakim Utama Mahkamah Tinggi Shah Alam, Datuk Muhammad Zaki Abdul Wahab sebagai saksi. Istiadat angkat sumpah itu turut disaksikan Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nor Rashikin, Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah dan pembesar-pembesar negeri. Manakala istiadat angkat sumpah Exco Kerajaan Negeri Selangor turut diadakan di Balerung Seri Istana Alam Shah pada pukul 2 petang tadi. Portfolio 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Selangor akan dimaklumkan selepas mesyuarat Exco pertama Rabu ini. Sempena Bulan Kebangsaan dengan mengangkat tema Semarak Merdeka. Buat julung kalinya, kumpulan UMW membawakan secara khas produk premium mereka, rangkaian minyak pelinci Grand Stella pada 26 Ogos nanti. Acara berprestasi ini akan berlangsung di cawangan bengkel Maxipura, Seksyen 13 Shah Alam bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Paling
menarik hanya pada 26 Ogos nanti. Kami berikan anda diskaun sehingga RM30 apabila anda membeli rangkaian minyak pelinci Grand Stella. Terdapat pelbagai aktiviti yang kami sediakan sepanjang program berlangsung. Antaranya, anda bakal dihiburkan dengan persembahan baskus dan ada juga aktiviti mencanting batik sempena meraihkan bulan kemerdekaan. Dan terdapat food truck yang bakal menyediakan makanan tradisional Melayu. Tidak ketinggalan, kami dari utusan Malaysia dan Cosmo akan membawakan maskot rasmi kami, Mamak Cyber dan juga Kapten Cosmo. Jadi, dapatlah anda berkenalan dan bergambar dengan mereka. Selain itu, terdapat juga artis terkenal tanah air serta pempengaruh media sosial yang akan beramah mesra dengan para pengunjung. Kami juga sediakan giveaway dengan pelbagai hadiah menarik yang bakal dibawa pulang oleh para pengunjung. Jadi, apa anda tunggu lagi? Jangan lupa datang beramai-ramai dan dapatkan rangkaian produk Grand Stella serta nikmati pelbagai aktiviti yang kami sediakan. Jumpa nanti di Maxipura Shah Alam 26 Ogos nanti. Minyak pelinci Grand Stella, produk premium oleh kumpulan UMW dari Malaysia untuk Malaysia. Datuk Seri Khaliqul Muhammad Jiwa memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyalurkan dana RM10 juta kepada Armada Holdings Sembilan Berhad sebagai modal berbayar untuk membina tenda pembekalan arang batu di Indonesia. Ahli perniagaan itu berkata cek RM10 juta dikeluarkan daripada dana Yayasan Akal Budi milik Timbalan Perdana Menteri dan diberikan kepada Datuk Wasihan Wasiu Zaman Ishak Rahmat yang ketika itu Ketua Pegawai Eksekutif Armada Holdings Sembilan Berhad iaitu syarikat yang dinyatakan dalam pertuduhan. Beliau yang juga suami kepada penyanyi terkemuka Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin berkata wang pelaburan RM10 juta tersebut telah dikembalikan semula kepada Yayasan Akal Budi beserta faedah sebanyak lebih RM69,000. Beliau memberi keterangan sebagai saksi pembelaan ke-8 pada perbicaraan kes Ahmad Zahid yang menghadapi 47 pertuduhan iaitu 8 rasuah, 12 pecah amanah dan 27 pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Seorang wanita membuat laporan polis selepas kecewa dan marah dengan pembantu rumah yang memukul serta menghayun bayi perempuannya yang berusia 2 bulan dalam satu kejadian kemarin. Wanita yang dikenali sebagai Emirah Nadia berkata dia menyedari kejadian itu selepas meneliti rakaman televisyen litar tertutup CCTV rumah selepas mendengar bunyi kuat dari bilik anaknya. Menurutnya, dia berada di rumah kerana menguruskan perniagaan secara atas talian dan tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian dengan amah tersebut. Jelasnya sebelum ini dia pernah melalui pengalaman buruk dengan pembantu rumah yang melarikan barang kemas miliknya bernilai lebih RM5,000. Terdahulu, Emirah berkongsi mengenai kejadian itu di akaun TikTok miliknya yang turut meraih simpati orang ramai dan mengecam perbuatan pembantu rumah tersebut. Berita luar negara, 7 maut manakala 10 orang terperangkap selepas sebuah bas yang membawa peminat kelab bola sepak Brazil, Corinthians terbalik di lebuh raya tempatan semalam. Kemalangan itu berlaku di lebuh raya di kawasan metropolitan Tenggara, Belo Horizonte. Dilaporkan bas tersebut membawa 46 penyokong Corinthians pulang ke Sao Paulo selepas menyaksikan perlawanan menentang Cruzeiro di tempat lawan yang berkesudahan satu sama. Susulan kejadian tersebut, pasukan penyelamat dikejarkan ke tempat kejadian dan difahamkan seorang daripada mangsa mengalami kecederaan patah tulang telah dibawa ke hospital dengan menaiki helikopter untuk mendapatkan rawatan lanjut. Seorang suami di Indonesia menuntut isterinya membayar ganti rugi sebanyak RM167,017 kerana memotong kemaluannya. Tujuan dia menuntut bayaran ganti rugi itu kerana mahu menggunakan wang berkenaan bagi merawat sakarnya. Peguam Bela Mangsa Aji Mas Toto berkata wang itu akan digunakan untuk kos operasi dan penjagaan kesihatan anak guamnya kerana mangsa perlu menjalani rawatan selama setahun. Isterinya bertindak memotong kemaluan mangsa di sebuah penginapan di daerah Jebres, Kota Solo pada Mei lalu kerana kecewa dengan lelaki berkenaan. Pelaku dituduh melakukan penganiayaan terancang sehingga menyebabkan kecederaan parah dan sabit kesalahan dia boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat.
Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Ekonomi negara memerlukan suntikan tambahan jika mahu unjuran 4 hingga 5% dicapai tahun ini susulan keluaran dalam negara kasar KDNK yang mencatatkan pertumbuhan sederhana 2.9% bagi suku kedua. Kabinet Bank Negara Malaysia BNM Datuk Abdul Rashid Ghaffur mengakui terdapat risiko pertumbuhan ekonomi menjadi semakin perlahan berpunca terutama daripada pertumbuhan global yang lebih lemah daripada jangkaan. Bagaimanapun katanya terdapat kemungkinan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi jika faktor seperti aktiviti pelancongan menjadi lebih kukuh daripada jangkaan serta projek kerajaan dilaksanakan lebih pantas. Bercakap kepada Tusan Malaysia, Pengurus Pembangunan Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif menyifatkan peratusan suku kedua lebih rendah daripada suku pertama bukanlah sesuatu yang membimbangkan kerana faktor permintaan luaran yang perlahan memberi kesan kepada semua negara secara global. Justru beliau menjangkakan pertumbuhan ekonomi negara tidak banyak berubah pada suku ketiga namun ia masih boleh ditingkatkan melalui suntikan tertentu seperti perbelanjaan kerajaan, pelaburan dan ekspor. Pelabur asing meneruskan aliran belian mereka di Bursa Malaysia bagi minggu ke-6 berturut-turut dengan aliran masuk berjumlah 52.7 juta ringgit pada minggu lepas. MIDF Research menjelaskan pembelian bersih pada Rabu merekodkan aliran masuk asing bersih tertinggi sebanyak 106.4 juta ringgit. Jumaat lepas, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri melaporkan jumlah ekspor Malaysia pada Julai susut 13.1% tahun ke tahun kepada 116.75 bilion ringgit, manakala jumlah import berkurangan 15.9% tahun ke tahun kepada 99.66 bilion ringgit. Sementara itu, keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2023 Malaysia berkembang 2.9% tahun ke tahun iaitu kadar yang lebih perlahan berbanding jangkaan. Beralih ke berita sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan kenyataan pemilik Kelantan FC Nur Nizam Tukiman yang menyatakan bahawa kekalahan 10-0 The Red Warriors TRW menentang Johor Darul Ta'zim JDT pada aksi kedua pusingan 16 Piala Malaysia kemarin berpunca daripada isu pendaftaran pemain import baharu. Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman menjelaskan bahawa berdasarkan fakta, pihak Nur Nizam sendiri sudah melewati tempoh masa pendaftaran yang ditetapkan. Tambahnya lagi, FM sudah mencuba sehabis baik untuk membantu terutama dalam proses permohonan dan rayuan kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Terdahulu, Nur Nizam menyifatkan skuad kandungan Alfredo Vera tidak akan mengalami kekalahan seteruk itu sekiranya 4 pemain import baharu mereka dapat didaftarkan selain meluahkan kekecewaan dengan sesetengah pegawai FAM yang didakwanya ada sikap pilih kasih. Spanyol melakar sejarah apabila berjaya merangkul kejoran Piala Dunia Bola Sepak Wanita buat pertama kali selepas menupaskan pasukan pilihan England 1-0 di Stadium Australia semalam. Pada perlawanan itu, menyaksikan England cuba untuk menembusi gawang skuad La Roja yang dikawal penjaga gol Katakol namun rembatan penyerang Lioness Lauren Ham hanya menyinggah di palang pada minit ke-15. Skuad kenalan George Vilda akhirnya berjaya menembusi gawang England apabila pemain pertahanan Olga Carmona berjaya melakukan larian dan melepaskan rembatan kencang untuk meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 pada minit ke-29. Keputusan 1-0 itu kekal sehingga ke whistle penamat. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 22 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevlin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.